Selamat sejahtera, kami dari kumpulan 12 yang terdiri daripada Chin Jiahui, Alina Hanif binti Mufazil Huzarin, Fiza Shamha Mahendran, Anissa Iman binti Muhammad Amin dan Afina binti Anwar ingin membentangkan tajuk kami iaitu perbezaan persepsi taraf pendidikan terhadap tabungan isi rumah di masa hadapan. Untuk pengenalan, simpanan memainkan peranan penting dalam ekonomi banyak negara. Namun begitu, kebanyakan rakyat Malaysia secara amnya tidak mempunyai simpanan kecemasan yang mencukupi sekiranya berlaku kejadian jangka panjang yang tidak dijangka. Wabak COVID-19 telah merosakkan kewangan orang ramai dengan pemotongan gaji dan kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan. Oleh sebab itu, satu kajian telah dijalankan di kalangan 254 ketua isi rumah di beberapa negeri. Cara keluarga menyimpan wang dan membelanjakan wang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, jumlah pendapatan, saiz keluarga, tempat tinggal dan sikap serta tingkah laku ahli-ahli keluarga terhadap wang dan penggunaan. Hasil kajian daripada ini dapat mewujudkan pemahaman dan pendidikan yang lebih mendalam mengenai pengurusan dan cara perbelanjaan yang lebih teratur yang diperlukan oleh setiap isi rumah di Malaysia. Terdapat kesan taraf pendidikan terhadap tabungan isi rumah. Kesejahteraan hidup dan pendidikan adalah dua aspek yang saling berkait rapat antara satu sama lain. Kesejahteraan hidup isi rumah secara objektifnya tergambar daripada tahap pendidikan, jumlah pendapatan yang diperolehi, tabungan penggunaan barangan dan perkhidmatan. Kualiti isi rumah meningkat apabila terdapat peningkatan terhadap tahap pendidikan di kalangan isi rumah. Hal ini kerana isi rumah yang mendapat pendidikan tinggi lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik berbanding isi rumah yang berpendidikan rendah dan yang tidak mendapat pendidikan formal. Definisi taraf pendidikan dan tabungan isi rumah. Di Malaysia, struktur pendidikan dapat dibezakan menjadi dua iaitu pra-pengajian tinggi dan tahap pendidikan tinggi. Tahap pra-pengajian tinggi adalah daripada prasekolah hingga pendidikan menengah. Sementara tahap pendidikan tinggi merangkumi sijil, diploma, sarjana dan juga pengajian pasca siswaza. Pendidikan diletakkan di bawah bidang kuasa kementerian bernama Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala untuk tabungan isi rumah adalah sumber dana domestik utama untuk pelaburan modal kewangan yang merupakan pemacu utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan isi rumah penting untuk meningkatkan kesejahteraan, menginsyuranskan dari krisis dan menyediakan bantuan kepada isi rumah untuk mengatasi masalah pada saat-saat genting. Kadar simpanan isi rumah berbeza-beza antara negara oleh kerana institusi, perbezaan demografi dan sosioekonomi. Objektif kajian. Objektif utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui perbezaan persepsi taraf pendidikan terhadap tabungan isi rumah di masa hadapan. Soratan kajian lepas, yang pertama adalah Song Yong Hui dan Dan Li Yuan pada tahun 2016 berpendapat bahawa golongan berpendidikan tinggi kurangkan menabung berbanding dengan golongan yang berpendidikan rendah kerana golongan berpendidikan tinggi cenderung untuk melakukan pelaburan yang berisiko tinggi berbanding dengan orang yang berpendidikan rendah. Seterusnya adalah Anal binti Dawuda L. Imoro L. 2015. Responden yang berpendidikan dijangka mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk menabung dan selepas melakukan kajian, peratusan individu berpendidikan yang tidak menabung adalah lebih tinggi daripada peratusan yang menabung. Seterusnya adalah Minzan dan Michael Lewis. Mereka berpendapat bahawa peserta dengan taraf pendidikan yang rendah menabung kurang daripada peserta yang berpendidikan tinggi. Ini sebahagiannya disebabkan oleh sumber ekonomi mereka yang terhad. Seterusnya, menurut Gabriel Aichidu pada tahun 2012, tahun menerima pendidikan formal adalah signifikan dan ini menunjukkan bahawa semakin lama mendapat pendidikan formal, semakin banyak jumlah tabungan. Menurut Anna Maria Lusardi pada tahun 2000, individu yang merancang lebih cenderung menyimpan sejumlah besar nilai wang dan melaburkan wang mereka dalam aset pulangan tinggi seperti saham. Menurut Julia Paston dan Fanjo pada tahun 2011,
Masyarakat yang hidup di kawasan pedalaman luar bandar walaupun mereka berpendidikan, jumlah tabungan masih rendah kerana keadaan ekonomi yang teruk. Menurut portal Bennett pada tahun 2018, individu dengan tahun pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkah laku simpanan kewangan yang lebih aktif dan selamat. Kami menggunakan data primer dan data sekunder untuk metodologi. Data primer adalah dengan melakukan soal selidik terhadap 254 orang responden yang terdiri daripada ketua isi rumah. Borang soal selidik diedarkan secara dalam talian iaitu melalui Google Form dan diharapkan dapat mencapai sasaran di seluruh negeri di Malaysia. Kandungan soal selidik adalah maklumat latar belakang, taraf pendidikan, jenis pekerjaan, pola pendapatan perbelanjaan dan tabungan isi rumah. Data sekunder pula adalah untuk mencari maklumat tambahan berkenaan pemboleh ubah yang difokuskan iaitu taraf pendidikan dan tabungan isi rumah. Ianya dipetik daripada artikel jurnal yang berkaitan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan surutan kajian lepas. Untuk dapatan kajian pula, di mana demografi responden adalah yang pertama jantina, lelaki dan perempuan. Jantina lelaki diisi oleh responden sebanyak 188 orang dan peratus sebanyak 74%. Perempuan pula adalah sebanyak 66 orang dan peratus sebanyak 26%. Dan dalam kalangan umur pula, di mana yang paling tinggi adalah responden yang berumur 50 hingga 60 tahun iaitu dengan 87 orang dan mempunyai peratus sebanyak 34.3%. Dan paling sedikit adalah responden berumur 20 tahun ke bawah iaitu dengan 2 orang yang mengisinya dan peratus ialah 0.8%. Dan seterusnya adalah etnik di mana etnik berbangsa Melayu adalah paling ramai yang diisi sebanyak 212 orang dan mempunyai peratus sebanyak 83.5%. Yang paling sedikit adalah responden berbangsa India iaitu seramai 8 orang dan peratus sebanyak 3.1%. Seterusnya adalah agama di mana responden yang beragama Islam adalah yang paling ramai iaitu dengan bilangan 222 orang dan peratus sebanyak 87.4%. Yang paling sedikit pula adalah responden beragama Hindu iaitu dengan bilangan 4 orang dan peratus sebanyak 1.6%. Seterusnya adalah taraf di mana yang berkahwin adalah yang paling ramai iaitu sebanyak 194 orang dan peratus sebanyak 76.4% dan paling sedikit adalah di mana bertaraf balu atau duda iaitu seramai 9 orang dan peratus sebanyak 3.5%. Seterusnya adalah pendidikan di mana taraf pendidikan SPM atau STPM adalah yang paling tertinggi iaitu seramai 83 orang dan peratus 32.7%. Yang paling sedikit adalah PhD seramai 6 orang dan peratus sebanyak 2.4%. Seterusnya adalah jadual persepsi responden terhadap tabungan di mana soalan yang pertama adalah saya menabung untuk kegunaan masa depan dan mempunyai min sebanyak 4.04. Soalan seterusnya adalah kenaikan kos sara hidup menyebabkan saya mengurangkan jumlah tabungan untuk keluarga yang mempunyai min sebanyak 3.50. Yang seterusnya adalah soalan yang ketiga di mana saya cenderung menggunakan simpanan dalam berbelanja dan mempunyai min sebanyak 3.05. Dan soalan seterusnya adalah tabungan sangat penting untuk keperluan kecemasan dan mempunyai min sebanyak 4.30. Soalan yang kelima pula adalah saya menabung untuk melancong di dalam atau luar negara dan mempunyai min sebanyak 2.94. Soalan seterusnya adalah saya menabung sekurang-kurangnya 10% dalam jumlah pendapatan bulanan dan mempunyai min sebanyak 3.60. Dan soalan terakhir adalah pendapatan tidak mencukupi untuk membolehkan saya menabung dan mempunyai min sebanyak 3.04. Terima kasih. Jadual ini menunjukkan ujian kolerasi Superman dari perkara C1A iaitu responden menabung untuk kegunaan masa depan sehinggalah perkara C1G iaitu pendapatan tidak mencukupi untuk membolehkan responden menabung
Kesemua perkara ini mempunyai nilai sperma yang kurang daripada 0.2. Ini menunjukkan bahawa taraf pendidikan hanya mempunyai hubungan yang kecil terhadap persepsi responden untuk menabung pada masa hadapan. Jadual ini menunjukkan jumlah tabungan bagi semua responden. Secara keseluruhannya, paling ramai iaitu 87 orang responden memiliki tabungan yang bernegatif. Dalam kategori ini, seramai 32 orang responden bertaraf SPM atau STPM, 15 orang bertaraf sarjana muda, 13 orang bertaraf diploma, 10 orang bertaraf PMA, 8 orang bertaraf CJ, 6 orang yang bertaraf lain-lain seperti UPSR, A-Level dan sebagainya. 2 orang yang bertaraf sarjana dan hanya seorang yang bertaraf PhD. Seterusnya, seramai 68 orang responden yang memiliki tabungan yang paling tinggi dalam kajian ini iaitu sebanyak RM1,501 dan ke atas. Dalam kategori ini, paling ramai iaitu 29 orang responden yang bertaraf sarjana muda, diikuti dengan 16 orang yang bertaraf diploma. Seramai 9 dan 7 orang responden yang bertaraf SPM atau STPM dan sarjana masing-masing. Bagi taraf pendidikan PMA, CJ dan sarjana, setiap kategori dimiliki 2 orang responden. Hanya terdapat seorang yang bertaraf lain-lain seperti UPSR, A-Level dan sebagainya. Hasil kajian berdasarkan hasil kajian yang diperolehi daripada perbezaan persepsi taraf pendidikan yang menunjukkan terdapat ketidakkeselarian kualiti hidup antara isi rumah berpendidikan tinggi, sederhana dan rendah. Di sini dapat menunjukkan bahawa kenaikan kos sara hidup, corak perbelanjaan isi rumah semakin meningkat akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan secara puratannya menyatakan bahawa kos sara hidup menyebabkan mereka mengurangkan jumlah tabungan untuk keluarga. Melalui analisis yang mendalam, didapati isi rumah yang mempunyai ketua isi keluarga berpendidikan paling tinggi pada peringkat PhD tidak menunjukkan kualiti hidup isi rumah berasaskan tabungan, penggunaan barangan dan perkhidmatan yang tinggi, antaranya membayar rumah ataupun perkhidmatan, perbelanjaan makanan ataupun keperluan rumah, dan perhutangan penabungan masa hadapan. Keadaan ini berkemungkinan memberi pengertian dan konteks kualiti hidup yang diingini oleh ketua isi rumah yang berpendidikan tinggi, sederhana dan rendah. Terdapat beberapa saranan bagi mengatasi masalah kekurangan tabungan isi rumah, antaranya menceburkan diri dalam perniagaan. Perniagaan yang bersaiz kecil jika diusahakan dengan betul akan membuahkan hasil yang lumayan dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi syarikat yang besar dan disegani pada masa hadapan oleh kanak-kanak sendiri. Selain itu, menjalankan perniagaan secara atas talian juga mampu membantu meningkatkan jumlah pendapatan. Hal ini dikatakan demikian kerana perniagaan dapat berlangsung selama 24 jam serta lebih banyak pelanggan dapat dicapai melalui atas talian. Bukan sahaja itu, kaedah dropshipping bagi menjalankan bisnes juga boleh diguna pakai kerana ia bukan sahaja murah, ia juga banyak menjimatkan tenaga dan senang digunakan bagi mereka yang baru sahaja membuka perniagaan mereka. Seterusnya, sumbangan peribadi yang diterima boleh juga diguna pakai bagi meningkatkan tabungan isi rumah. Wang tersebut boleh digunakan sebagai tabungan ataupun digunakan untuk memulakan perusahaan yang kecil. Akhirnya, bantuan daripada pihak kerajaan juga wajarlah diambil dan dimanfaatkan sepenuhnya kerana ia mampu mengurangkan pengambilan wang daripada tabungan keluarga, terutamanya pada musim COVID-19 ini. Akhirnya, bagi menyimpulkan kajian yang telah pun dijalankan oleh kumpulan kami, dapat dikatakan bahawa taraf pendidikan tidak sepenuhnya menyumbang ke arah tabiat penabungan rumah tangga yang baik. Hal ini dikatakan selepas mendapat data daripada para responden yang berpendapat bahawa hal ini berlaku kerana keadaan ekonomi yang tidak stabil yang akhirnya memaksa rakyat untuk bekerja dengan gaji minimum walaupun mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Dengan ini, saya menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.